Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3, bidang sirah yang bertajuk Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah. Dengan fasih lidah beri penjelasan, sabar dalam apa jua. Baiklah anak-anak, pertama sekali Ustazah akan menceritakan tentang kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Siapakah masyarakat Arab Jahiliyah ini? Masyarakat Arab Jahiliyah ini ialah masyarakat Arab di kota Mekah sebelum kedatangan Islam, sebelum mereka memeluk agama Islam. Mereka ini masih hidup dalam keadaan jahil, tidak tahu, tidak bertamadun dan tidak mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Baiklah, seterusnya. Bagaimanakah cara hidup orang Arab Jahiliyah ini? Mesti anak-anak nak tahu kan macam mana orang Arab Jahiliyah ni hidup zaman mereka. Sebab zaman ni zaman dahulu kala ya. Zaman ketika Rasulullah SAW ya. Tapi sebelumnya Muhammad belum lagi dilantik menjadi Rasul. Baiklah, masyarakat Arab Jahiliyah ini ketika itu hidup dalam keadaan yang berpuak-puak dan tidak bersatu padu. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka ini sangat sukakan kekuasaan dan harta. Jadi untuk mendapatkan harta dan kekuasaan, mereka bergaduh-gaduh. Bergaduh sampai berperang. Berperang sebab nak mendapatkan kuasa, pangkat, harta yang banyak, kekayaan. Dan sebagainya lah. Ya, itulah dia orang Arab Jahiliyah. Seterusnya yang kedua dari sudut kepercayaan pula. Orang Arab Jahiliyah ni percaya kepada apa? Mereka langsung tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya perkataan ialah menyekutukan Allah, iaitu mereka menduakan Allah. Mereka tidak meletakkan Allah itu yang pertama, satu. Tak. Sebab itu panggil menyekutukan Allah. Jadi mereka sembah apa? Mereka bina patung, objek-objek yang besar dengan menggunakan sumber-sumber alam, iaitu batu bata, lalu jadikan sebagai berhala untuk disembah. Jadi mereka sembah berhala sebagai menggantikan Tuhan yang mereka ni fikir tak logik. Tak logik lah nak sembah Allah. Mana? Tak nampak pun. Bagi mereka lebih percaya kepada benda-benda yang real sahaja. Jadi mereka membina patung-patung berhala ini untuk disembah. Bagi mereka patung berhala ini yang tempat yang paling terbaik untuk kita, untuk mereka. Mereka memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada amalan dan perkara-perkara khurafat. Anak-anak pernah dengar perkataan khurafat? Kalau pernah tengok filem khurafat, mesti faham apa maksud khurafat tu. Khurafat tu sampai sekarang pun ada lagi berlaku. Khurafat ialah amalan yang sangat keji, iaitu kepercayaan karut, perkara-perkara dongeng dan perkara-perkara tahyul, iaitu perkara yang tidak wujud. Perkara berkaitan dengan iblis, syaitan, jin, malaikat. Itu ialah perkara ghaib. Kita memang tak nampak, termasuk dosa dan pahala kita tak nampak perkara itu. Itu termasuk dalam rukun iman juga, kita kena wajib percaya. Tapi dia percaya khurafat yang lain. Contoh, percaya kepada pokok besar. Kalau kita letakkan sembahan makanan di situ, nanti pokok besar ini akan melindungi kita daripada bala musibah. Itu kepercayaan karut dan tahyul. Contoh ya, itu perkara khurafat. Jadi jauhkanlah ya. Yang ketiga, cara hidup mereka.
Mereka ini sangat suka minum arak, mabuk-mabuk, main judi, telik nasib. Telik nasib tu macam mana? Telik nasib tu mereka membuat ramalan apa yang akan berlaku pada mereka di masa akan datang. Jadi kaya raya ke? Miskin ke? Bisnes menjadi ke tidak? Berkahwin ke tidak? Anak ramai ke tidak? Mereka jumpa dengan bomoh-bomoh ni, bomoh-bomoh Arab jahiliah ni lah, untuk meminta pertolongan mereka. Macam mana saya masa akan datang ni? Awak boleh ramal tak saya jadi apa? Dalam Islam hukumnya berdosa besar, ya. Dia termasuk juga amalan khurafat dan syirik kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir sekali, mereka sangat-sangat berpegang bahawa anak perempuan itu akan mendatangkan musibah, akan mendatangkan malapetaka buat ahli keluarga mereka. Jadi mereka sanggup, si ayah ni sanggup bunuh anak perempuan sejak kecil-kecil lagi. Jadi kita ni kenalah sayang menyayangi antara satu sama lain, dengan adik perempuan kita, dengan ibu kita, dengan kakak kita. Hargailah mereka. Sebab zaman jahiliah, orang perempuan kesian, lahir-lahir je terpaksa dibunuh. Sebab orang Arab jahiliah percaya, anak perempuan nanti ni menyusahkan kita besok, takkan jadi apa ni. Tapi sebaliknya berlainan. Sebab Allah jadikan makhluk ni sama rata, semua ada kebaikannya masing-masing. Baiklah anak-anak, mari kita lihat pula apakah peribadi Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi rasul. Baiklah, di sini kita tekankan ada 4 contoh peribadi mulia Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, amanah. Yang kedua, bercakap benar dan adil. Yang ketiga, tidak suka buang masa. Dan yang keempat, penyantun. Baiklah, di sini Ustazah huraikan sedikit perkara berkaitan dengan peribadi Rasulullah itu tadi. Baiklah, Nabi Muhammad seorang yang amanah dan jujur sejak dahulu lagi. Sejak daripada kecil lagi, Nabi Muhammad telah diasuh dan dibimbing untuk menjadi seorang yang jujur dan amanah. Jadi, dia sudah terbiasa. Baginda telah terbiasa sehingga dewasa untuk berlaku amanah dalam tugas. Jadi sebab itulah Sayyidatina Khadijah memilih Rasulullah untuk menguruskan perniagaan beliau. Seterusnya, Nabi Muhammad seorang yang bercakap benar dan adil. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak pernah bercakap bohong dan tidak pernah pilih kasih sesama manusia. Sehingga dengan sebab itu, Rasulullah telah diberi kepercayaan untuk mengadili satu perbalahan di antara kabilah-kabilah di kota Mekah untuk meletakkan Hajarul Aswad. Ketika itu berlaku banjir besar. Jadi, batu Hajarul Aswad telah pun terjatuh daripada dinding Kaabah. Jadi, berlakulah pergaduhan sedikit. Belum bermula dengan pergaduhan yang kecil, tapi lama-lama hampir nak berperang untuk menentukan siapa ketua yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad semula ke dinding Kaabah. Jadi dengan kuasa Allah SWT, Rasulullah telah terpilih menjadi hakim untuk mengadili perbalahan tersebut. Oleh kerana sifatnya yang tidak pernah berbohong dan adil itu. Seterusnya, tidak suka membuang masa. Nabi Muhammad dia tidak pernah membuang masa macam kita selalu sekarang ni kan. Tengok video game saja sepanjang masa kan. Tapi tidak Rasulullah. Daripada kecil lagi dia sangat rajin membuat kerja-kerja. Nabi Muhammad rajin menolong ibu susuannya iaitu Halimatus Sa'diyah mengembala kambing. Jadi sentiasa je Rasulullah ni ada je aktiviti nak dibuat. Semuanya aktiviti yang berfaedah sahaja. Seterusnya, Nabi Muhammad ini seorang yang penyantun.
Penyantun tu macam mana? Manis saja wajahnya apabila berhadapan dengan orang, suka tersenyum, lemah lembut, pemaaf kepada sesiapa pun walaupun kesalahan orang itu besar. Dah buat besar daripada Rasulullah, tapi Rasulullah maafkan juga. Dan terakhir sekali, Rasulullah ialah seorang yang dermawan, sangat-sangat dermawan. Dermawan di sini bermaksud apa? Maksudnya seorang yang sangat suka bersedekah. Semoga kita mengambil iktibar dan contoh teladan untuk diri kita supaya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, ya. Baiklah anak-anak, seterusnya kita lihat pula bagaimanakah peribadi Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi penentangan masyarakat Mekah, ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam. Yang pertama, Nabi Muhammad tetap sabar dan tabah. Ada satu kisah Abu Lahab dan isterinya. Abu Lahab dan isterinya selalu menentang dan menghalang dakwah Rasulullah ini. Abu Lahab ini juga merupakan bapa saudara kepada Rasulullah, tetapi dia selalu berlaku zalim kepada Rasulullah. Mereka menggelar baginda pendusta, penipu, pembohong dan banyak lagi kata-kata yang tidak baik kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak pernah sekalipun patah semangat dan tetap meneruskan berbuat baik kepada Abu Lahab dan isterinya. Seterusnya, yang kedua, pendirian yang teguh. Nabi Muhammad SAW pernah ditawarkan harta dan kekayaan yang banyak jika menyembah berhala. Namun Rasulullah menolak tawaran dengan tegas sekali. Dan Rasulullah tetap meneruskan dakwah dengan hati yang cekal dan kuat. Dan yang ketiga, Rasulullah seorang yang bijak merancang. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal merancang untuk membunuh baginda. Tetapi baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah. Mengapa Nabi mengikut jalan yang jauh sedangkan jalan yang dekat ada? Kerana untuk mengelakkan daripada diserang oleh kumpulan-kumpulan jahat dari kota Mekah itu. Sampai di Madinah, Rasulullah pun merancang usaha dakwah yang lebih luas lagi. Banyak idea Rasulullah untuk meluaskan dakwah ke arah mentauhidkan Allah ini. Baiklah, anak-anak boleh lihat peta perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah ini. Baiklah, boleh nampak kan di situ ada dua jaluran, satu warna merah, satu lagi berwarna hijau. Baiklah, jaluran yang berwarna merah merupakan jalan umum dan jaluran berwarna hijau ialah jalan hijrah. Baiklah, jalan umum itu jalan yang biasa digunakan oleh orang-orang biasa untuk menuju ke Madinah. Manakala jalan hijrah itu merupakan jalan yang digunakan oleh Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Macam tadi yang dah diberitahu kepada kamu tadi. Okey, Nabi Muhammad memilih jalan ke selatan, melalui jalan ke selatan. Dia tidak menggunakan jalan ke utara, dia ke selatan. Jauh sikit daripada jalan yang sepatutnya. Ada sebab kenapa Nabi berbuat demikian.
sebabnya untuk mengelakkan daripada dikesan oleh musuh. Kau wariskan akan selamat di dunia akhirat. Rasulullah terlalu rindu padamu, junjungan jiwa. Seterusnya, apakah pula kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, hidup akan aman dan damai. Yang kedua, disayangi ibu bapa dan semua orang. Yang ketiga, dapat mengelakkan diri dari permusuhan. Yang keempat, dirahmati Allah selalu. Dan yang kelima, akan disenangi oleh semua orang. Jadi, marilah kita bersama-sama mengamalkan akhlak terpuji yang Rasulullah beri contoh kepada kita dalam kehidupan kita seharian. Sama ada dalam keluarga, di sekolah maupun dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, sampai di sini sahaja. Semoga video pembelajaran ini memberi manfaat dan dapat membantu anda untuk memahami pelajaran tajuk Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah ini. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.